Alhamdulillah, alhamdulillah, sidang pendengar ayahanda bonda haji hajah perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bertemu sekali lagi pada malam ini, iaitu hari Selasa, yang mana pada malam ini insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan kita yang terkait dengan tadabbur dengan soalan. Iaitu satu kemahiran yang kita harapkan dengan kita bertanya itu setidak-tidaknya membuka cara kita untuk terus berfikir dan kita mahu berfikir lagi. Dan Allahumma salli ala Muhammad, kita juga maklum kalau mungkin saya ingatkan kembali bersama-sama antara perbincangan tentang hidayah yang dibincangkan oleh salah seorang scholar Al-Asfahani. Beliau membicarakan tentang 4 level hidayah itu, iaitu yang terkait dengan hidayah, terkait dengan petunjuk. Yang pertama adalah yang terkait dengan hidayah akal. Yang kedua yang terkait dengan hidayah bayan. Yang ketiga adalah hidayah taufiq. Dan yang keempat adalah hidayah syurga, jannah. Maka ini 4 jenis petunjuk. Dan akal ini yang perlu dihidupkan. Maka antara cara untuk menghidupkan akal itu adalah dengan berfikir. Maka antara cara untuk menggerakkan akal ini dari terus berfikir adalah dengan soalan. Jadi dalam perbincangan kita, kita banyak membicarakan tentang level ini. Adapun jika haji-hajah sekalian pergi ke masjid, ke surau ataupun menonton televisyen, kita banyak mendengar tentang ini, bayan. Dijelaskan kepada kita. Namun kalau sesuatu itu dijelaskan tanpa orang yang mendengar itu mahu berfikir, maka jelaskanlah macam mana pun, ia bukan tak boleh sampai, tapi ia agak sukar untuk sampai kalau ini tidak dioptimumkan. So itu bahagian ini perlu dioptimumkan sungguh-sungguh. Dan yang ketiganya adalah hidayah taufiq. Terkadang kita bertanya tentang kenapa ada orang yang dia dah belajar Quran lama dah, tapi kenapa dia tak boleh amalkan pun. Sungguh kita sangat memerlukan taufik. Saya yang bercakap pada malam ini amat memerlukan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana boleh jadi apa yang saya sebutkan, apa yang saya ungkapkan itu terkadang ada banyak perkara yang tidak mampu untuk dilaksanakan. Jadi kita minta taufik daripada Allah. Moga-moga apa yang kita tahu, apa yang kita ucapkan itu mampu kita laksanakan. Taufik. Tapi kena ingat, ini level-levelnya. Kalau tidak dibuka level ini, maka level ini dan juga level ini agak sukar. Dan yang terakhir, sudah pastilah kita cakap tentang petunjuk Allah menuju ke syurganya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi harapnya kita dapat menghargai momen ini. Kita menghargai saat ini. Saat apa? Saat kita boleh menghidupkan level yang pertama ini. Jadi tuan-puan mungkin biasa pergi ke level-level yang lebih tinggi, tapi insya-Allah dalam program tadabbur dengan soalan ataupun dalam sesi tadabbur dengan soalan ini kita lebih fokus kepada level yang pertama itu. Baik, malam ini fokus kita adalah daripada halaman ke-21. Siapa yang ada mushaf boleh buka halaman yang ke-21
Dan kita memberi fokus pada ayat 135 hingga ayat 137 insya-Allah. Jadi untuk ayat 135 hingga ayat 137, mari kita sama-sama lihat mushaf Al-Quran masing-masing. Ataupun kalau yang tidak memegang mushaf, boleh saja lihat di skrin sekarang ini. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi mari terus kita sama-sama melihat daripada ayat 135. Ini masih lagi terkait dengan ragam orang Yahudi. Dan mudah-mudahan kita yang membaca kisah ataupun yang membaca ayat pada malam ini, kita dapat menghargai dan kita dapat mengambil pelajaran dengan baik supaya ia menjadi panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik, pada ayat 135. Ayat 135. Seperti mana biasa, tuan-puan sekiranya ada persoalan nanti boleh saja typekan di ruangan chat dan insya-Allah saya akan baca apa yang tertera di ruangan chat, khususnya yang berada di Zoom, dan sekiranya kita ada perbincangan apa-apa, kalau diminta untuk tulis sesuatu di ruangan chat, harapnya haji-hajah sekalian sudilah untuk tulis sesuatu di ruangan chat itu. Apa kata kita tulis nombor 1? Boleh tak tulis nombor 1 dekat ruangan chat itu? Sebagai tanda saya sedang bersama-sama dengan haji-hajah sekalian pada malam ini, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Hajah Yan, Hajah Zaitun, Hajah Zalinah, insya-Allah tabarakallah. Baik, Haji Zul, terima kasih. Alhamdulillah.
Jah Mariam, terima kasih. So ada bersama-sama kita pada malam ini dan jom kita lihat pada ayat 135 ini insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalu, dan mereka. Ya, ini orang Yahudi dan juga Nasrani. Mereka berkata wa qalu kunu, jadilah kamu, kunu, jadilah kamu, hudan au nasara. Di sini disebut Yahudi dan juga Nasrani. Mereka kata jadilah kamu Yahudi ataupun Nasrani. Tahtadu, dan mereka kata nescaya kamu akan mendapat petunjuk. So ini apa yang mereka katakan kepada kalau kita bercakap tentang hari ini, diajak untuk kita ikutlah agama Yahudi dan juga Nasrani. Kalau kamu nak mendapat petunjuk, maka ikutlah. Dan sebenarnya adakah itu petunjuk yang sebenarnya? Sebagai seorang Muslim, alhamdulillah, kerana kita beriman kepada Al-Quran, maka kita tahu bahawa ia bukanlah suatu seruan yang benar untuk memeluk agama Yahudi ataupun Nasrani. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah ini seterusnya kalau kita lihat, qul, katakanlah wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa, kami orang-orang Islam tidak akan menurut apa yang kamu katakan itu, bahkan kami mengikut agama Nabi Ibrahim yang tetap di atas dasar tauhid. Bal millata Ibrahim hanifa, kami takkan ikut apa yang kamu ucapkan itu ataupun apa yang kamu ajak itu, kerana kami akan tetap berada di atas agama tauhid, hanifa, wa ma kana minal musyrikin, dan kami ini bukanlah daripada kalangan orang-orang musyrik. Sudah pasti ayat ini yang pertama kita boleh faham tentang ajakan. Yang pertama, adanya ajakan. Daripada siapa? Daripada Yahudi dan juga Nasrani, supaya kita mengikut kepada agama mereka. Tetapi bagi orang yang beriman, mereka tetap dengan jawapan bal millata Ibrahim hanifa, kami akan ikut agama Nabi Ibrahim yang tetap di atas dasar tauhid. Ini adalah tentang prinsip. Dan yang ketiganya, dan bukanlah ia daripada orang-orang musyrik. Ini tentang penafian. Kerana Allahumma salli ala Muhammad, musyrikin Mekah ataupun mereka yang hidup pada zaman Nabi SAW itu, yang mereka menentang Nabi SAW, tetapi dalam masa yang sama mereka mengajak kepada ini seruan, ikutlah Yahudi, ikutlah Nasrani. Sedangkan ajakan untuk mengikut kepada Yahudi dan juga Nasrani itu bertentangan, kerana mereka ajak kepada mengikut agama mereka dan mereka mengatakan bahawa mereka juga mengikut kepada agama Nabi Ibrahim, tapi sebenarnya itu adalah sebuah penyelewengan. Maka bagi orang musyrik yang mahu berfikir, maka dan adakah kita berada di atas jalan yang benar? So itu secara ringkas kita memahami mesej yang ada pada ayat 135 ini. Dan di sini timbul pula beberapa persoalan. Apa persoalannya? Baik, mari kita tengok sama-sama. Apa persoalannya ya? Okey, kalau dah macam tu tak ada masalah pun. Nampak macam tak ada masalah kan? Kerana kita bukanlah orang Yahudi dan kita juga bukanlah orang Nasrani. Betul ya? Ada kat sini. Maksudnya kita semua jelas dengan agama kita. Namun ini harus digaris bawahi juga. Soalan,
adakah dengan kita mengatakan bahawa mengikut agama Yahudi dan juga Nasrani, kita cakap tentang mengikut agama Yahudi dan juga Nasrani, adakah itu hanya semata-mata apabila kita menukar akidah kita? Iaitu kita tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut kepada agama yang dibawa oleh Yahudi dan juga Nasrani, ataupun macam mana? Maka mari kita lihat, berhati-hati ketika mana kita melihat, oh, saya bukanlah orang yang bersetuju dengan Yahudi dan juga Nasrani. Dalam Al-Misbah menyebutkan menjadi Yahudi ataupun Nasrani itu tidak semestinya menganut agama mereka, tak semestinya itu. Tetapi cukup dengan kita menganut pandangan hidup ataupun mengikuti tata cara kehidupan mereka. Ini. Allahu Akbar. Pandangan hidup. Macam mana kita punya world view kita. Itu. Ataupun cara-cara kita, cara kita hidup. Baik itu dalam bidang ekonomi. Baik itu secara sosio budayanya dan selain-lainnya itu. Dengan demikian, walaupun orang Yahudi itu tidak mengajak pihak lain untuk memeluk agamanya, tetapi ingatlah tentang ajakan untuk mengikuti cara hidup mereka itu sangat jelas. Hari ini saya tak tahulah, dia jadi trending, macam-macam trending. Apatah lagi kalau dekat media sosial itu. Apa yang tutup lampu lepas tu buka, tiba-tiba ada lampu handphone. Wallahu ta'ala alam. Itu cara hidup siapa, saya pun tak tahu kan. Wallahu ta'ala alam. Kalian tanyalah itu cara hidup siapa. Banyak lagi kerja umat Islam, kerana orang Islam yang berfikiran besar itu bukan menjadi satu agenda kehidupan mereka. Rasulullah SAW bersabda bahawa kamu akan mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai jika mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun akan masuk. Yang dimaksudkan dengan orang-orang sebelum kamu itu adalah Yahudi dan juga Nasrani. Maka kalau tadi kita cakap tentang ayat yang ke-135 itu adalah kunu hudan au nasara tahtadu, jadilah kamu orang Yahudi dan juga Nasrani maka kamu akan dapat petunjuk. Saya bukannya orang Yahudi, saya bukan ikut Nasrani. Watch out. Dan hati-hati, kerana boleh jadi tengok balik lifestyle kita. Bahkan dalam kita berkeluarga, kita mengikut kepada lunas siapa dan apa. Itu menjadi persoalan. Dalam kita bekerja, perhatikanlah juga macam mana kita bekerja. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana memang menjadi suatu tuntutan untuk bekerja. Kerana dengan melengkapkan sesuatu tuntutan, itu dengan tujuan untuk membantu kita melengkapkan ibadah, maka itu adalah suatu kefarduan juga. Seperti kalau kita nak solat, kita memerlukan pakaian untuk menutup aurat kita. Dan untuk kita mendapatkan pakaian itu, sudah pastilah dengan jalan hari ini kita membeli pakaian kita itu. Dan membeli pakaian itu jalannya adalah dengan ada duit secara sunnatullah. Dan kalau nak ada duit, secara sunnatullahnya adalah dengan bekerja. Maka perlu bekerja. Tetapi adakah bekerja itu apa tujuan besarnya? Kerana ada kerja yang wallahu ta'ala alam, seakan-akan hilang tujuan hidup. Kerana yang menjadi kebesarannya itu adalah berapa gaji yang akan diperolehi, berapa pandai dia akan diiktiraf, dan berapa besar jawatan yang dia akan perolehi. Allahumma salli ala Muhammad, adakah ini menjadi tujuan? Wallahu ta'ala alam. Fikirkan bersama-sama. Tapi secara bagi orang yang memahami bahawa itu bukanlah tujuan kita hidup. So itu, adakah kita berusaha untuk memperhatikan pekerjaan kita, bahkan kita bernegara? Allah Ta'ala alam.
Apakah dengan kita bernegara ini kita mengikut kepada lunas yang ditetapkan oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala atau macam mana? Dan pelbagai lagi. Maka kalau kita cakap tentang kunu hudan au nasara tahtadu, hari ni seakan-akan kita cakap kalau nak berjaya uh, dalam ekonomi, ikutlah Allah Ta'ala alam. Ikutlah mereka. Kalau nak berjaya dalam pendidikan, ikutlah style mereka. Jika itu masih lagi berterusan, maka Allah Ta'ala alam, mungkin Al-Quran belum lagi menjadi keras kehidupan saya sendiri. Kalau itu masih lagi menjadi kiblat kita. Baik, so itu yang pertama. Yang kedua, soalan. Pada ayat ini, Qul bal millata Ibrahim hanifa. Hanif. Hanifa itu dengan makna agama tauhid. Tapi kita juga nak melihat tentang makna hanif. Apakah yang dimaksudkan dengan hanif itu? Hanifa. Millata Ibrahim hanifa. Kenapa bukan millata Ibrahim muslima? Kenapa hanif? Baik. Maka kita perhatikan apakah yang dimaksudkan dengan hanif. Maka hanif itu dengan makna lurus ataupun cenderung kepada sesuatu. Itu yang pertama. Artinya. Maka kata ini yang pada mulanya menggambarkan telapak kaki. Tapak kaki kita. Ini tapak tangan lah. Tapak kaki sebagai contoh sajalah. Kedua tapak kaki. Begini. Dan kemiringannya kepada telapak pasangannya. Kalau kita ada kedua-dua kaki kita, kan, macam mana kedua kaki kita itu saling dia balance antara satu sama lain, mengarah kepada satu sama lain. Iaitu yang kanan itu condong ke arah kiri, kanan. Yang kiri pula condong ke arah kanan. Itu keadaannya. Maka keadaan itu menjadikan manusia dapat berjalan dengan lurus. Itu makna asal bila kita bercakap tentang hanif. Dan menggambarkan tentang telapak kaki. Adapun jika seseorang itu berjalan dalam keadaan terhoyong-hayang, yang kanan itu nak cenderung ke kanan, yang kiri itu nak cenderung ke kiri, maka itu yang jalannya miring, orang yang jalan miring. Maka agama ataupun ajaran Nabi Ibrahim itu adalah ajaran yang hanif, iaitu yang tidak bengkok, yang tidak memihak kepada pandangan hidup orang-orang Yahudi, yang mengajak umat Islam menganut pandangan mereka, dan tidak juga hidup mengarah kepada agama Nasrani yang penganutnya juga mengajak kaum muslimin. Maka para rasul, tengok, dengan makna hanif itu, maka ketahuilah para rasul Allah Subhanahu Wa Taala mereka diutuskan untuk meluruskan yang miring. Mana yang miring atau miring. Kalau orang sebut miring ni tak betul lah, kan. Ataupun yang bengkok dalam pandangan manusia. Maka Allahumma salli ala Muhammad, itulah makna hanif. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Siapa yang mahu berjalan dalam keadaan yang steady, berjalan dalam keadaan yang stabil, maka ikutilah agama ini, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu. Sudah pastilah syariat Nabi Ibrahim itu berbeza sampai syariat Nabi SAW, ada perbezaannya, tapi nanti kita akan lihat juga tentang sedikit perbincangan nanti insya-Allah. Tapi poin besarnya adalah jika tidak mahu dalam keadaan miring, maka berdirilah di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu berusahalah kita untuk berdiri di atas agama Allah dengan kita meluruskan diri kita sendiri. Dan jangan seorang-seorang, kena berjuang juga mengajak orang lain untuk mengikuti agama Hanif. Kerana kalau hanya seorang saja yang berjalan betul, kalau yang lain itu jalannya miring,
yang betul itu pun boleh lama-lama jadi miring. Maka kalau tak nak ramai-ramai miring, maka kita sama-sama meluruskan cara jalan kita. Boleh insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah pasti ia memerlukan disiplin. Disiplin yang kuat. Baik. Ya Karim. So itu adalah dua persoalan yang boleh kita berikan perhatian daripada ayat 135. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Baik, sekarang kita mahu lanjutkan pada ayat 136. Mari kita baca sama-sama ayat 136 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Sadaqallahul azim. Qulu, katakanlah wahai orang-orang yang beriman. Qulu, satu. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Dan kemudiannya wama unzila ilaina, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami berupa Al-Quran. Wama unzila ila Ibrahim, dan kepada apa yang diturunkan kepada, di sini disebutkan beberapa para nabi, iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, serta anak-anaknya, wal asbab, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, iaitu kitab Taurat, dan juga kepada Nabi Isa, Injil. Wama utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeza-bezakan. Ini sikap seorang Muslim, kami tidak membeza-bezakan antara seorang dari mereka. Seperti mana yang kamu, iaitu Yahudi dan Nasrani, membeza-bezakannya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua adalah Islam, iaitu yang menyerah diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. So di sini ada beberapa mesej yang kita nak fahami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Mesej yang kita boleh perhatikan, yang pertamanya adalah kena strong character, dengan menyatakan bahawa kita ni beriman, dan keimanan kita adalah kepada Allah. Itu yang paling jelas. Jangan sampai kita terseleweng daripada hal itu. Kerana terkadang kita nak membawa kepada mencintai waliullah, kita nak mencintai Rasulullah, bahkan kita nak mencintai Nabi kita. Tapi terkadang kita terseleweng, sehingga membawa kepada kecintaan kepada makhluk itu melebihi daripada sebenar-benarnya kita nak membawa manusia kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pasti itu memerlukan kepada perhatian yang lebih tentang cara fikir. Kembali kepada
level yang pertama hidayah itu. Baik. Dan di sini disebutkan beberapa nabi, iaitu Nabi Ibrahim sampailah kepada Nabi Yakub serta anak-anaknya. Dan ada yang bertanya kenapa tidak disebutkan semua para nabi. Kalau nak sebutkan 25 rasul nak sebut kan. Ataupun semua nabi-nabi kenapa tak sebut semua sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Secara umumnya kalau kita kembali kepada tidak membeza-bezakan itu, bahawa kendati pun tidak disebutkan semua para nabi itu, sekalipun tak disebutkan, don't worry. Kerana kami tetap akan, sebagai Muslim, kami tetap akan beriman kepada para nabi, para rasul. Kami tetap akan beriman. Kerana itu sikap ataupun sifat seorang Muslim. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Dan tidak pula membeza-bezakan kitab yang diberikan kepada Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Tidaklah kita bercakap tentang Al-Quran itu lebih baik, Al-Quran itu, wallah, kita tidak bercakap tentang dengan bahasa merendah-rendahkan dan menjatuhkan. Kerana kita tahu Injil, Taurat, Zabur, bahkan itu semua kitab yang diturunkan dari Allah kepada para rasulnya. Maka sekali lagi, sikap seorang mukmin itu tidak membeza-bezakan dengan erti kata menjatuhkan ataupun merendahkan martabat sebahagian nabi dengan nabi yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ini sikap seorang Muslim, kerana sikap tidak membeza-bezakan itu, bahawa tidak membezakan itu adalah kerana kembali kepada yang pertama tadi. Kembali kepada yang pertama. Itu semua kami lakukan kerana keimanan kami kepada Allah. Maka disebabkan itu kami berserah diri sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. So itu adalah mesej daripada ayat 136. Baik, setakat ini mesej ayat 136 boleh difahami dengan jelas. Sekiranya haji-hajah sekalian faham dengan jelas, maka jom kita tuliskan dekat ruangan chat nombor 3. Sekiranya ia dapat difahami dengan jelas apa yang disebutkan tadi, 3. Sekiranya tak faham, kena tanyalah apa yang tak faham tu. Boleh tanya, tak ada masalah. Terima kasih Haji Zul, 3. Alhamdulillah. Bagaimana yang lain? Hajah Maryam kita juga, Alhamdulillah, 3. Ya Allah, silakan yang lain. Yang lain pula bagaimana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hajah Nazhan kita 3 juga. Hajah Hayat kita 3. Hajah Zaitun 3. Masya Allah, tabarakallah. Ada tulisan Arab di situ. Alhamdulillah. Hajah Zalina juga 3. Hajah Nur juga 3. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Bagaimana yang lain? Harapnya yang lain juga. Sekiranya tidak jelas, boleh sahaja nyatakan soalan. Nak bertanya secara verbal, maksudnya bercakap pun tak ada masalah. Kalau nak tulis di ruangan chat pun tak ada masalah. Sekiranya kita boleh jawab, kita jawablah. Kalau tak boleh, insyaAllah kita cuba untuk bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Baik, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang beri respon. Maka kita nak bertanya dengan lebih lanjut. Tadi sudah ada beberapa persoalan tentang qulu amanna billah sampailah wa nahnu lahu muslimun. Mari kita lihat pada soalan ini. Adakah yang dimaksudkan dengan iman itu hanya sekadar dengan perkataan? Kerana qulu, katakanlah kami ni beriman. Memadaikah dengan kami hanya mengatakan bahawa kami beriman. Kami beriman kepada kitab Allah. Sungguh-sungguh kami beriman. Adakah yang dimaksudkan itu hanya dengan sekadar ucapan? Baik. Maka As-Sa'di menyebutkan, katakanlah dengan lidah kamu, seiring dengan hati kamu, wahai orang yang beriman. Yang pertama, lidah dan juga hati kena seiring. Hati cakap,
lidah cakap selupa bikinlah. Kan? Maksudnya apa yang ada di hati itulah yang terungkap di lidah. Dan bahkan seorang mukmin itu apa yang terungkap di lidahnya maka itulah cerminan hatinya. Baik, perakuan beriman kepada Allah ini adalah perkataan yang sempurna martabatnya. Qulu amanna billah. Dan orang yang mengaku beriman kepada Allah. Ini bukan main-main. Kan? Kalau ada orang dengan negaranya, kami yakin sungguh-sungguh dengan rukun negara kami. Kan? Kalau ada orang yang bekerja, mungkin dia ada visi tempat dia bekerja. Kami yakin betul-betul dengan visi kami ni. Kalau ada orang yang memang dia mengikut kepada seseorang yang berkuasa dan dia tahu orang itu baik orangnya dan dia tahu orang itu tidak pernah menyakitkan diri dia bahkan orang-orang yang berada di sekeliling dia, dan dia menyatakan bahawa saya adalah pengikut tegar dia. Jadi macam ini kalau kalau istilahnya cak ayam lagi barang tak kan. Kita kalau dah bercakap macam tu maksudnya kita ni memang sungguh-sungguh dengan apa yang kita ungkapkan. Dan apatah lagi kalau kita cakap tentang amanna billah, kami ni beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Tapi kadang-kadang perlakuan kita ni macam orang tak beriman. Tak beriman kepada Allah. Apalagi kalau yang terkait dengan rezeki dan apabila datangnya musibah, ini selalu menjadikan manusia itu hilang punca. Terlebih mewah pun kadang-kadang boleh lupa dengan Tuhan. Kalau terlalu miskin sampai tak ada apa-apa, itu juga bahayanya, kadang-kadang sampai boleh membawa kepada kekufuran. Macam-macam keadaannya. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. So ingat, kita bercakap tentang qulu amanna billah, saya beriman kepada Allah, itu bukan ungkapan yang biasa. Ini kena lahir dalam hati kita. Ya Allah, ketika saya mengucapkan amanna billah, aku beriman kepadamu ya Allah, itu satu ungkapan yang sempurna martabat. Istilah di sini. Dan dengannya diganjari dan diberi pahala. Orang beriman itu selalu memikirkan apa yang disampaikan ataupun yang diucapkan itu nilainya di sisi Allah itu apa. Ada yang nilainya adalah dosa. Ada yang nilainya adalah pahala. Bahkan ada yang nilainya sia-sia. Maknanya tak ada apa-apa pun. And cakap banyak pahala pun tak dapat. And dosa pun tak ada kat situ. Tapi sia-sia. Lagha. Tapi orang beriman itu, dengan kita mengaku bahawa saya beriman kepada Allah, amantu billah. Bahkan dalam solat pun kita mengucapkan kalimah dua syahadah. Dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketahuilah yang diucapkan itu ada ganjarannya dan ada pahalanya. Masya Allah, tabarakallah. Dan bagi orang yang beriman, mudah untuk beroleh pahala di sisi Allah. Sebab itu, adakah iman itu hanya sekadar dengan apa yang diucapkan di lidah? Maka sebutan yang ada di lidah tanpa kepercayaan dalam hati. Yang di lidah tanpa ada kepercayaan dalam hati, maka itulah bentuk kemunafikan dan juga kekufuran. Watch out. Hati-hati. Sometimes kita rasa bila kita ucapkan kita beriman kepada Allah, tapi kita pun tak tahu. Kita pun betul ke? Iktikad kita ni. Sometimes perkataan itu hanya meluncur di bibir, di lidah kita. Tetapi dalam masa yang sama kita pun seakan-akan tidak beriman kepada Allah. Itu kadang-kadang. Itu boleh berlaku. Maka yang diucapkan di lidah tanpa kepercayaan, kita khawatir itulah bentuk kemunafikan dan juga kekufuran.
Bahkan sebutan tanpa perbuatan. Ada yang menyebut tapi tak buat. Maka ia tiada ada memberi sebarang kesan, bahkan sedikit faedahnya. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu kita doa sungguh-sungguh dengan Allah. Moga-moga Allah bagi kita taufik. Yang pertama adalah supaya hati kita, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Kita selalu doa, ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas agama kamu dan tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Hati, ya Allah, bantu ya Allah agar hati kami ini seiring dengan ucapan kami. Kerana kita khawatir kita ni jadi munafik, mengucapkan yang sebenarnya kita pun tak percaya. Saya baru-baru ni ramai pula ada orang ajak buat benda ni, ajak buat benda tu. Lah kita ni, saya ni memang daripada umur 10 tahun berbisnes kan. Tetapi ada benda-benda yang ia bercanggah dengan prinsip dan bercanggah dengan keyakinan serta kepercayaan saya, itu berdasarkan kepada sedikit ilmu yang saya ada. Dan tiba-tiba saya nak sampaikan perkara itu kepada orang. Dalam keadaannya aku pun tak percaya, dan tiba-tiba aku nak sampaikan kepada orang. Dan itu banyak berlaku dekat dalam masyarakat. Dan dia sendiri pun tak percaya dengan apa yang dia buat tu, tapi kerana itulah jalan dia untuk mendapat duit, dan itulah jalan dia untuk senang, maka sanggup. Dan apa yang diucapkan di lidah itu sebenarnya tidak sama dengan apa yang ada dalam hatinya. Dan ya Allah, bantu kami juga ya Allah, supaya kami ini ketika kami bercakap itu seiring dengan tindakan kami. Semoga Allah beri kita taufik untuk melaksanakan kebaikan. Suatu orang yang beriman ketika mana mampu untuk melakukan kebaikan, melaksanakan kebaikan malam ni, yang kita mampu, alhamdulillah, melaksanakan kebaikan untuk bersama-sama dalam sesi tadabbur dengan soalan ini. Kan? Ya Allah, alhamdulillah, ini taufik. Kerana bila Allah berikan taufik untuk kita melaksanakan kebaikan, syukur sungguh-sungguh. Dan kita doakan untuk agar ia dapat berterusan dilaksanakan dengan baik, insya-Allah. So itu yang dimaksudkan dengan iman itu bukan hanya sekadar qulu itu katakan, tetapi bila sebut tentang qulu katakanlah, maka katakanlah itu adalah apa yang seiring dalam hati. Qulu, ketika mana kita mengaku beriman sungguh-sungguh kepada Allah, maka laksanakanlah dengan sebenar-benarnya, sedaya mampu. Baik, dan seterusnya soalan yang berikutnya. Mengapakah disebut beriman kepada Allah terlebih dahulu? Qulu amanna billah, dan kemudian barulah disebutkan tentang beriman kepada syariat, barulah diikuti dengan akan beriman kepada rasul-rasul, akan beriman kepada apa yang diturunkan kepada para rasul itu. Why? Jawapannya dah ada dah kan? Tanya soalan dah ada kat sini. Maka Ibn Ashur menyebutkan bahawa disebut beriman kepada Allah itu terlebih dahulu. Kerana apa? Kerana tidak berbeza, walaupun berbezanya pensyariatan kebenaran seperti syariat para rasul yang terdahulu. Tak ada zaman Nabi Ibrahim bawa beriman kepada selain Allah. Zaman Nabi Musa pula bawa beriman kepada raja ni. Dan zaman Nabi Yaqub bawa pula beriman kepada penguasa ni. Tak. Allah yang sama. Apa Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, maka itulah yang disembah oleh Nabi Isa. Maka itu juga adalah yang disembah oleh Nabi SAW. Dan kerana itu penyebutannya adalah amanna billah, itu diutamakan kerana bercakap tentang perbezaan keimanan kami kepada Allah itu selama-lamanya tidak akan berbeza lah. Kerana memang para nabi itu didatangkan untuk membawa manusia beriman kepada Allah. Kemudian barulah disebutkan dengan beriman kepada apa yang diturunkan oleh syariat. Kerana syariat memang ada perbezaan.
apa yang disyariatkan pada zaman Nabi Musa. Kalau orang tak sembahyang, jenuh kalau ikut kepada zaman Nabi Musa. Dan, sampai dibunuh, kan? Sampai ke tahap itu, betapa nak kena jaga. Tetapi hari ini tidaklah sampai ke tahap itu. Kendati pun ada amaran-amaran keras tentang orang yang melalaikan solat itu. Itu contoh. Maka bercakap tentang mengapa didahulukan beriman kepada Allah, maka terkait dengan persamaan itu semua sepanjang zaman sama je. Dan diikuti pula dengan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, boleh jadi ia berbeza-beza mengikut kepada konteks zaman dan juga apa yang dibawa oleh para rasul. Ala kulli hal, umat Islam mereka tidak meletakkan itu sebagai perbezaan akidah, sampai mahu merendah-rendahkan para nabi, mahu merendah-rendahkan kitab lain selain daripada Al-Quran. Baik, so itu ya Karim. So kita nak lihat kepada persoalan yang terakhir, yang ketiga dalam ayat 136. Baik. Soalan, siapakah manusia yang paling beruntung dari sudut kurniaan Allah kepadanya? Siapa yang paling beruntung? 136 ini. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Dan kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Baik. So, manusia yang paling beruntung dari sudut kurniaan Allah, apa dia? Allah kurniakan apa kepada para nabi? Baik, Sa'di sekali lagi menyebutkan bahawa kurniaan agama adalah kurniaan yang sebenar yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Sebab tu kena jaga sungguh-sungguh agama ini. Kena jaga sungguh-sungguh. Dan agama ini dijaga dengan ilmu. Jangan sampai kita jadi orang yang cacat ilmu sampai menyerang orang sesuka hati ketika mana ada orang nak menyampaikan ilmu. Ini satu perkara yang perlu diperbaiki dalam umat ini. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ini kurniaan agama adalah kurniaan yang sebenar-benarnya. Maka ketika mana kita berada dalam agama kita iaitu Islam, maka jaga sungguh-sungguh. Jaga sungguh-sungguh. Ada orang dia malu nak mengaku Islam kalau dia berada dalam kalangan bukan Islam. Sepatutnya kena gah kita sebagai umat Islam. Bahkan kalau kita memang dalam kelompok sesama Muslim, maka berlumba-lumbalah kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Kerana seorang Muslim itu biar dia mati dengan jiwa besar. Anak-anak Muslim binalah jiwa besar. Belajarlah daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang difikirkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu bagaimana untuk membebaskan Palestin. Belajarlah daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Kerana yang mahu dilakukan olehnya adalah bagaimana untuk menerobos, macam mana untuk menembusi tembok tebal Konstantinopel. Maka ini kerisauan mereka kepada umat. Apa yang kita risaukan hari ini? Gaji tak masuk. Apa yang kita risaukan hari ini? Harga ayam makin naik. Apa yang kita risaukan hari ini? Kat kita dia duduk sembang-sembang. Harga ikan naik daripada laut, naik dekat perai pun dah RM12. Kalau sampai ke pasar tu tak dapat RM12 lagi lah. Kalau dekat perai pun RM12, dekat sana mungkin dah 20 lebih lah. Wallahu ta'ala alam. Tapi apakah itu yang menjadi kerisauan besar kita? Dan kalau itu yang kita risaukan, maka fikirkan apa solusinya supaya umat ini dapat beribadah dengan lebih baik apabila hidupnya tenang. Itu cara fikir orang yang besar. Kalau dia memikirkan tentang macam manalah nak belanja bulan depan atau macam nak beli ikan esok kalau harga makin mahal.
watch out. Fikirkan macam mana kalau itu berlaku, ada tak solusi lain? Itu orang yang beragama. Dan kemudiannya kita tidak dituntut untuk beriman dengan apa yang dikurniakan kepada para nabi berupa kerajaan, harta atau seumpamanya. Para nabi ada tak yang dikurniakan dengan kerajaan? Ada. Kan? Nabi Sulaiman. Yang dikurniakan dengan kekayaan pun ada. Tetapi bukan itu yang kita dituntut untuk beriman dengannya. Kita kena kaya. Nabi Sulaiman pun kaya. Ya Karim. Saya dalam penulisan saya tidak review tak nilai publishkan lagi. Jangan kaya sebelum soleh. Bahkan dekat baju saya pun ada tulis tentang jangan kaya sebelum soleh. Bukanlah tentang jangan kaya, tapi bagi umat Islam itu yang terkait dengan harta dan kekuasaan itu ia hanya pilihan bagi orang yang soleh. Kita tidak dituntut untuk beriman dengan apa yang dikurniakan kepada para nabi dalam bentuk itu, tapi yang kita dituntut adalah untuk beriman kepada apa yang dikurniakan kepada kita itu dalam bentuk kitab dan juga syariat. Maka itu yang kita dituntut untuk hargai sungguh-sungguh, kerana itu kurnia yang paling besar. Dan saya dalam team building bersama dengan UiTM baru-baru ni pun saya sebutkan tentang mal. Apa maksud harta? Mal. Malun itu antara maknanya miring. Condong. Itu makna mal. Maka hati-hati kan, kerana harta ini kalau tidak diurus boleh menyebabkan orang miring atau miring. Bukanlah tentang salah dengan harta, tetapi watch out. Kalau tidak diletakkan di atas hanif, jalan yang hanif itu, maka dia mudah untuk ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, macam lembu ditarik hidung. Allahumma salli ala Muhammad. Maka jomlah kita berlumba-lumba mencari kurnia Allah itu dengan cara apa? Dengan kita memperjuangkan ini kalamnya. Kerana itu kurnia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dan tiba-tiba kita tidak perjuangkan itu. Jadilah kita salah seorang daripada pejuang Al-Quran. Azam, letak itu sebagai keazaman dalam diri kita. InsyaAllah. Maka itu adalah sedikit beberapa persoalan-persoalan yang kita boleh sama-sama fikirkan pada ayat 136. Dan kita nak masuk ayat 137. Baik, sebelum kita masuk ayat 137, adakah anda sudah bersedia untuk memasuki ayat yang berikutnya, ayat 137? Sekiranya bersedia dan masih semangat untuk masuk ke ayat 137, tuliskan nombor 7. Kita main telur nombor yang malam ni kan. Kalau tak, kita tamatkan je lah. Hanya tinggal satu ayat saja lagi untuk kita bincangkan pada malam ini, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Haji Zul, terima kasih Hajah Maryam, terima kasih Hajah Nazhan. Terima kasih Zoom user, siapakah namanya? Hajah Nur juga, alhamdulillah, terima kasih. So, jom kita sama-sama teruskan pada ayat 137. Baik. Ayat 137, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita terus kepada makna, ya. Fa in amanu, maka kalau mereka beriman. Bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw, sebagaimana kamu beriman dengan kitab-kitab Allah dan juga rasul-rasulnya, maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Tadi kan mereka ajak untuk beriman, kunu, untuk jadi Yahudi dan juga Nasrani, maka kamu akan dapat petunjuk. Maka di sini rad balik dan tolak balik. Sebenarnya kalau kamu beriman, sekiranya kamu beriman, maka ketahuilah
dengan kamu beriman kepada agama Allah, maka itulah sebenar-benarnya yang menyebabkan kamu mendapat petunjuk. Kan? Dia sebab itu kena ada strong character. Kalau tidak strong character, kita mungkin terikut dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kita mungkin terikut ke arah mereka. Dan kemudian wa in tawallau fa innama hum fi syiqaq, dan jika mereka berpaling iaitu tidak mahu beriman dengan sebenar-benar iman, maka sesungguhnya mereka akan tinggal berkekalan dalam perbalahan dan permusuhan dengan kamu. Kalau mereka mahu kekal dengan keyakinan dan juga kefahaman mereka itu, maka ketahuilah mereka akan terus tinggal dan mereka akan terus berkekalan dalam perbalahan dan permusuhan dengan umat Islam, khususnya cakap tentang orang yang akidahnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak membeza-bezakan para nabi itu. Fasayakfikahumullah, oleh itu janganlah engkau khawatir wahai Muhammad, kerana Allah akan memelihara. Fasayakfikahumullah, fasayakfikahumullah. Kadang-kadang ramai ni nanti kalau mereka mengerumuni kita, macam manalah agaknya kita kan. Ya Karim. Kita umat Islam hari ni kita mudah gentar. Sebab apa? Allah Ta'ala alam. Itu dah lama dicampakkan ke dalam hati kita tentang hubbud dunia wa karahatil maut. Dan cintakan dunia sampai kita benci akan kematian. Sampai menyebabkan apabila kita diancam dengan apa-apa cabaran di dunia, kita dah mula rasa, oh macam manalah kami nanti, macam manalah. Ya Karim. Allahumma salli ala Muhammad, ketahuilah fasayakfikahumullah, memadailah, cukuplah Allah yang akan memelihara. Wa huwas samiul alim, dan dialah juga yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Waalaikumsalam. Jazakallah. Baru masuk. Tak apalah. Kita nak habis dah. Taklah, dengan satu ayat insya-Allah. So, ini mesej pada ayat 137. Kalau tadi kita diajak, sekarang kita mengajak. Of course, yang nak mengajak itu kena lebih kuat daripada yang nak diajak. Kita nak ajak kepada sistem Islam. Usahlah Ustaz ikut sistem Islam ni. Kami dah biasa dengan sistem ni. Senang. Tak ada masalah. Ya Karim. Terpulanglah. Okay. Tapi kalau betul-betul kita nak menghidupkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadilah orang yang sentiasa memikirkan sebenarnya Allah suruh apa? Allah suruh apa ni? Allah suruh apa ni? Buat. Sebab itu dah disebutkan tentang uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik itu kepada Nabi Muhammad, itu juga disebutkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka adalah contoh yang terbaik. Maka adakah kita selalu cenderung kepada contoh itu, ataupun kita mahu pergi kepada contoh yang lain daripada mereka? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So tuan-tuan, itu adalah secara ringkas mesej yang boleh kita faham daripada ayat 130 tu 7. Fasayakfikahumullah, dan memadailah Allah yang memeliharamu daripada kejahatan mereka. Kerana selama mereka tidak beriman, berbeza akidah dengan umat Islam, itu selama itulah akan terus ada perbalahan, pergaduhan daripada sudut akidah itu. So persoalannya, hanya satu persoalan saja di hujung ini. Iaitu, nyatakanlah peristiwa yang membuktikan bahawa Allah memelihara nabinya daripada gangguan orang kafir. Apa bukti yang Allah, apa buktinya? Tanya apa buktinya? Maka di sini, kerana ini terkait dengan Yahudi, maka Allah berjanji dengan janji yang benar dan jelas bahawa dia akan memelihara Nabi SAW daripada kejahatan mereka. Apa buktinya? Buktinya bacalah tentang peperangan Bani Quraizah dan bacalah tentang peperangan bersama dengan Bani Nadir yang diusir. Sebab itu bacalah sejarah tentang peperangan
di zaman Nabi SAW, dan kita akan dapati perang yang paling berhadapan dengan orang yang Allah salah apa istilahnya, tidak keren. Berperang tu macam tak perang. Dan antaranya adalah berhadapan dengan Yahudi. Dan ini ada dua peperangan ketika mana adanya perjanjian. Ini baca balik tentang sejarah, tentang sirah. Tapi secara ringkas ni adalah tentang Bani Nadir ini adalah bila mereka melanggar perjanjian dengan umat Islam, maka berlaku peperangan. Sebenarnya tidaklah sampai berperang kerana Nabi SAW dan juga para sahabat itu mengepung Bani Nadir itu selama 15 hari. Ada yang menyebutkan ini adalah peperangan Ahzab. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ya Karim, apa yang berlaku dalam peperangan Bani Nadir itu, masyarakat Yahudi pada ketika itu mereka meninggalkan tempat mereka. So itu yang pertama. Dan kemudian habis sahaja peperangan itu, tak berapa lama pun umat Islam tak letak senjata lagi. Dan maka berlaku pula satu lagi peperangan. Tak sempat rehat lagi, tak rest lagi. Dan maka datang malaikat beritahu bahawa ada satu lagi. Ni. Dan yang ini pun Yahudi, dan di sini pun tentang Yahudi Bani Quraizah. Mereka juga berlaku khianat. Dan maka mereka dikepung selama 25 hari oleh umat Islam, tentera Islam, dan selama 25 hari, dan akhirnya mereka mengalah. Lihatlah macam mana Allah mampu untuk memelihara nabinya. Ketika mana ada orang yang mahu mengganggu gugat, Allah yang akan memelihara. Maka di hujung ini, Allahumma salli ala Muhammad, kita bersikap sensitiflah. Jika ada apa-apa yang terkait dengan Nabi SAW, jangan tunggu sampai dikaji dengan kartun dan sebagainya. Bahkan kita amat bimbang bila sunnah Nabi SAW itu dihidupkan dengan cara yang tidak benar. Itu juga satu kejian yang tidak sepatutnya dilakukan ke atas Nabi SAW. Bersikap sensitif dan bangkitlah dan pertahankanlah kemuliaan baginda Nabi SAW. Dan mereka yang mahu bangkit untuk mempertahankan itu adalah orang yang di dadanya adalah ilmu, dan jalannya adalah dengan pergi belajar. Nak pertahankan, kalau tidak dengan ilmu, kita khawatir kita pertahankan sesuatu yang salah, sesuatu yang batil. Maka Allahumma salli ala Muhammad, ini adalah persoalan. Dan apakah bukti? Bukan bukti kecil, buktinya adalah peperangan. Dan lihat dua peperangan ini, iaitu tentang peperangan dengan Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, dan juga kena Yahudi Bani Quraizah. Ini dua peperangan yang kalau dalam sejarah sebut tidak keren kerana mereka dikepung dan kemudiannya mengalah. Dan wallahu ta'ala a'lam. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf malam ni mungkin ada yang dapat link sedikit lewat, tapi insya-Allah tolong standby kan masa masing-masing. Kita doakan agar setiap hari Rabu, hari Selasa malam jam 9.15. Kalau saya tak bagi apa-apa informasi, tolong tanya. Tolong ingatkan, tak ada ke malam ni? InsyaAllah hari Selasa malam kita akan teruskan pengajian kita tadabbur dengan soalan. Jom kita santai ingatkan rakan-rakan kita yang lain, insyaAllah. Jadi naktafi bihadzal qadar, cukup sekadar itu untuk malam ini. Terima kasih kepada semua. Ya Allah, silakan untuk beristirahat, bangun malam, dan bagi yang kemampuan bangun malam.
kerana di sana ada sultanan nasira, ada bantuan yang terbesar. Dan carilah bantuan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada nasyid tu kan. Ini bukan sekadar nasyid, tadi dalam surah Al-Isra yang menyebutkan tentang sultanan nasira. Kalau dalam nasyid itu surah apa? Di keheningan malam tafakur di kesyahduan, merindui janjimu Tuhan, bantuan di perjuangan. Ini orang yang merindui janji Tuhan tentang bantuan di perjuangan. Orang-orang yang berjuang, mereka sentiasa merindui bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, Sultanan Nasira. Jom kita usahakan untuk bangun sekejap pun. Dan kalau tidak mampu untuk bangun pukul 4, pukul 5, bangunlah sekejap dan seketika sebelum subuh itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza billah wa taufiq. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita bertemu pada hari Selasa hadapan. Semoga Allah panjangkan umur kita dan Allah berikan kita taufik untuk kita dapat melaksanakan pertemuan kita pada minggu hadapan, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.